Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Ansuri binti Hisham. Nombor matrik 18 TPM 21F 1050. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan Habit 1 until Habit 4, Highly Effectiveness Given in Working Environment. Habit yang pertama adalah Be Proactive. Tabiat ini adalah tentang mengambil tanggungjawab untuk hidup dan pilihan anda dan menjadi proaktif dalam membuat sesuatu perkara. Dalam persekitaran kerja, menjadi proaktif bermakna mengambil inisiatif untuk menyelesaikan sesuatu dan bukannya menunggu orang yang lain memberitahu anda apa yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, bayangkan anda sedang mengusahakan projek dengan pasukan. Orang yang proaktif akan mengambil inisiatif untuk memahami matlamat dan objektif projek, mengenal pasti halangan yang berpotensi dan menghasilkan penyelesaian untuk menanganinya. Mereka juga akan memimpin dalam menganjurkan mesyuarat, mewakilkan tugas dan mengikuti kemajuan untuk memastikan projek tetap berada di landasan yang betul. Contoh yang lain, jika projek berada di belakang jadual, pekerja proaktif akan mengenal pasti punca masalah dan mencadangkan cara untuk mendapatkan projek kembali ke landasan yang betul. Sebaliknya, orang yang reaktif mungkin menunggu orang lain menugaskan tugas atau membuat keputusan dan mungkin tidak mengambil inisiatif untuk mengenal pasti dan menangani isu-isu yang berpotensi sehingga mereka mencari masalah yang mendesak. Pendekatan reaktif ini boleh menyebabkan kelewatan, kesilapan dan peluang yang terlepas. Jadi proaktif dalam persekitaran kerja juga bermakna mengambil pemilikan kesilapan anda dan belajar daripada mereka dan bukannya menyalahkan orang lain atau membuat alasan. Ini bermakna bertanggungjawab terhadap tindakan dan keputusan anda dan mendapatkan maklum balas untuk terus bertambah baik. Kesimpulan dia, tabiat menjadi proaktif dalam persekitaran kerja boleh membawa kepada peningkatan produktiviti, kerja berpasukan yang lebih baik dan hasil yang lebih berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa binti Muhammad Nizar. Nombor matrik 18 DPM 21F1064. Saya akan mengulas dan membincangkan tentang habit yang kedua, iaitu begin with the end in mind. Okay. Apa itu begin with the end in mind? Okay. Ia bermaksud anda mempunyai visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan menetapkan matlamat untuk mencapainya. Sebagai contoh, dalam persekitaran di tempat kerja, pengurus perlu menunjukkan visi yang jelas dalam sesebuah organisasi supaya pekerja-pekerja dapat fokus, dapat mengenal pasti perkara yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut, untuk memenuhi visi tersebut. Ini bermakna membina plan strategi untuk projek ataupun jabatan dan meletakkan matlamat khusus untuk mengukur kejayaan. Sebagai contoh, ketua pasukan mungkin menetapkan matlamat untuk meningkatkan jualan sebanyak 10% pada suku seterusnya dan membangunkan rancangan untuk mencapai matlamat tersebut dengan mengenal pasti pasaran sasaran, mencipta strategi pemasaran baharu dan mengukur hasil. Dan yang terakhir, apabila you begin with the end in mind, anda menetapkan diri anda untuk berjaya. Tiada cara lain yang lebih baik untuk mengenal pasti perkara yang sebenarnya yang anda inginkan. Jadi, untuk menjayakan pasukan anda di tempat kerja, anda perlu mengikuti langkah-langkah tersebut yang boleh dilakukan, iaitu berimpian besar apa yang ingin dicapai oleh pasukan anda dalam syarikat. Dan yang kedua, committed sepenuhnya, iaitu tentukan sekarang bahawa pasukan anda akan lakukan apa yang diperlukan untuk jadikan impian menjadi kenyataan. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Saya Nur Sabiah binti Makno, nombor pendaftaran 18 DPM 21F1036. Okey, saya akan meneruskan perbentangan yang seterusnya tentang habit yang ketiga, iaitu put first thing first. Okey, untuk put first thing first ni ialah perkara yang pertama ialah melaksanakan kehendak bebas ke arah menjadi berpaksikan prinsip. Ia juga mengenakan pengurusan kehidupan. Yang juga pertama ialah perkara yang anda dapati berbaloi dan untuk mengatur dan mengurus masa.
kita ni mengutamakan perkara yang bermakna dalam sesebuah pekerjaan ataupun organisasi, iaitu perkara pertama kita mesti kita mesti tahu benda tu perkara tu adalah penting ataupun tidak untuk organisasi. Kita juga put first thing first ni juga lebih memfokuskan kepada tugas keutamaan yang tinggi dan menyerahkan tugas kepada orang yang lebih rendah ataupun orang lain. Contohnya kita kita ni sebagai as manager, kita menyerahkan tugasan yang perlu orang bawahan lakukan. Contoh, kita ni sebagai pengurus mungkin mengutamakan untuk memenuhi tarikh akhir projek daripada menghadiri mesyuarat yang penting ataupun iklan untuk tugasan pentadbiran kepada pembantu yang boleh membuat kerja tu dengan lebih strategik. Sebagai contoh, dalam persekitaran kerja ni kita perlu mengutamakan perkara yang penting untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam organisasi. Lepas tu kalau kita ni juga diberi tugasan, kita perlu senaraikan yang mana satu yang penting, yang mana satu penting dan urgent, dan penting tapi dia tak urgent, ataupun benda tu hanya macam dia tak penting pun untuk mereka selesaikan dengan segera. Tugas yang penting ni dapat menyumbang kepada matlamat organisasi. Contohnya kalau kita buat benda tu, kita macam dapat untuk matlamat organisasi, kita buat benda tu perkara yang penting. Contohnya dia bagi tempoh masa yang singkat, tapi kita dapat menyelesaikan dalam masa yang telah ditetapkan. Benda tu kita rasa macam dia penting, lepas tu kita akan segerakan dia dan kita dapat untuk mencapai matlamat organisasi kita lah. Okay, untuk kesimpulan dia, put first thing first ni, kita perlulah menyelesaikan tugasan yang telah diberikan dengan segera. Contohnya put first thing first ni, kita senaraikan yang mana yang penting, yang mana yang tak penting, lepas tu yang mana yang perlu disegerakan, yang mana yang boleh tak disegerakan. Lepas tu untuk mencapai matlamat organisasi, misi dan objektif dalam sesebuah organisasi ataupun syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Arsyad binti Abdullah. Nama matrik 18 DPM 21F 1010. Okey, saya akan menerangkan tentang habit 4, iaitu think win-win. Okey, think win-win ni dia ialah apabila seorang tu dia benar-benar usaha untuk penyelesaian atau persetujuan yang saling menguntungkan dalam hubungan atau menjalinkan perniagaan dengan orang lain. Perkara yang perlu dilakukan perlu ditumpukan kepada faedah yang sesuai antara satu sama lain. Think win-win ni boleh membuatkan kita merancang, meramal dan bekerja dengan bijak untuk mencapai matlamat masa depan kita dalam organisasi. Okey, maksudnya kat sini think win-win ni dia nak cari penyelesaian yang boleh untungkan semua pihak yang terlibat. Okey, dalam persekitaran kerja, seorang tu boleh merundingkan perjanjian yang boleh menguntungkan sama ada dengan vendor ataupun mencari penyelesaian yang boleh memenuhi kedua-dua keperluan syarikat dan keperluan pekerjanya. Okey. Selain itu, think win-win ni dia perlu keyakinan yang boleh lihat daripada sumber yang terhad, ancaman persaingan dan masalah hari ini untuk melihat peluang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk lebih melonjak ke hadapan. Sebagai contoh, pengurus yang cuba belajar daripada pesaing yang berbakat dengan harapan untuk membuat kemajuan yang hebat dalam kerjaya mereka. Conclusion daripada think win-win ni adalah semua pihak akan rasa gembira dengan keputusan itu dan rasa committed terhadap plan tindakan. Think win-win ni boleh lihat kehidupan sebagai arena operasi. Kebanyakan orang cenderung untuk fikir dari segi dikotomi, iaitu kuat atau lemah dan menang atau kalah.